Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah raya terakhir bagi saya di dalam penjara ataupun di tembok besi. Perasaan saya tidak dapat digambarkan kegembiraan saya sambut Syawal di penjara. Sebab dah 16 tahun saya sambut Syawal di sini bersama dengan kawan-kawan senasib dengan saya dan juga beraya dengan staf-staf penjara penuh. Staf penjara penuh adalah keluarga saya yang kedua. Jadi sedih, memang sedih. Gembira tetap ada. Kehidupan mesti diteruskan walaupun tanpa seorang ayah, ibu bersama dengan saya. Saya nak ceritakan pengalaman saya selama 16 tahun dalam penjara. Nak cerita satu-satu tu mungkin payahlah, tapi insyaAllah saya akan ringkaskan. Pengalaman yang saya dapat di penjara adalah terlalu banyak. Terutamanya pengalaman menghargai masa. Masa adalah penting sebagai seorang penghuni penjara. Sebab tanpa masa, kita tidak boleh mengatur kehidupan kita dalam penjara. Berbeza dengan kat luar. Luar kita mungkin tidak menghargai masa, tetapi dalam penjara, kita menghargai masa. Terutamanya apabila kita ingin menunaikan solat, kita dah tahulah waktu subuh, zuhur dan seterusnya. Begitu juga dengan master. Master adalah penting bagi seorang penghuni dalam penjara. Master dalam keadaan polling master, itulah pengalaman yang tidak boleh saya lupakan. Dan juga saya belajar macam mana nak jadi seorang manusia yang kata menghargai peluang kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Pengalaman itu adalah mencari kemahiran dalam penjara. Kemahiran itu banyak, kemahiran bengkel-bengkel, kita ada kelas agama, kita ada sisi konseling bersama pegawai konseling. Jadi di situ saya fikir, kenapa saya kat luar tak dapat semua ni? Kalau kat luar mungkin kita menghadiri motivasi mungkin berbayar. 1 jam mungkin berapa ringgit, tapi di sini adalah diberi dengan percuma. Di situ saya mendapat tidak semua, tapi separuh saya dapat kutip daripada pengalaman yang staf-staf penjara bagi kepada saya. Saya guna untuk kehidupan seharian saya supaya saya tidak ingat kembali kisah-kisah silam. Jadi apabila saya bekerja diarahkan oleh staf penjara, saya menjalankan ataupun menggunakan peluang yang mereka bagi untuk menjalankan tugas-tugas yang mereka berikan kepada saya dengan amanah, jujur, ikhlas, tanpa bayaran apa-apa sekalipun. Yang penting kita bekerja untuk tidak membebankan fikiran, tidak merusingkan kita punya perasaan, kita tak ingat luar. Jadi saya suka berkongsi dengan kawan-kawan di sini adalah maksud perkataan JAIL. J-A-I-L. Jadi saya suka, itulah motivasi diri saya. J ni jangan, I tu ingat, A tu asyik, L tu luar. Jangan asyik ingat luar. Jadi fikirlah kepada kawan-kawan, jangan asyik ingat luar. Kita duduk dalam, kita fikir macam mana kita nak teruskan kehidupan dalam penjara ni. Jadi pengalaman saya yang saya tak boleh lupakan adalah berpuasa tanpa keluarga, beraya tanpa keluarga di dalam. Begitu sedih sekali. Walau macam mana pun, saya reda dengan kehendak Allah Ta'ala yang bagi peluang kali kedua untuk saya, peluang kali kedua untuk saya bernapas di atas muka bumi inilah.
Tanpa didikan, bimbingan daripada staf penjara ni, saya tak sampai ke tahap ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Penjara Malaysia kerana memberi peluang dan ruang untuk saya berubah daripada gelap daripada terang. Jadi nasihat saya sekali lagi kepada kawan-kawan saya dalam penjara, hargailah masa, berdisiplin diri kita. InsyaAllah apabila kita ikut peraturan undang-undang, kita akan dapat apa yang kita nak. Jadi yang penting apa yang kita dapat di dalam, kita akan laksanakan di luar, insyaAllah. Jangan masyarakat pandang kita serong. Daripada kesalahan kita lakukan tu, kita jangan buat sekali kedua. Itulah pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan dalam penjara. Jatuh sakit selama duduk 16 tahun ni, alhamdulillah saya tak pernah pergi klinik. Setakat makan Panadol tu, sakit kepala tu mungkin ada, tapi kalau sakit kronik, sakit serius, tak ada, alhamdulillah. Kencing manis, darah tinggi, semua tak ada. Sebab kita ada riadah. Masuk riadah tu, setiap petang pagi kita riadah untuk kita senaman kita, supaya kita tak terlibat dengan penyakit. Saya dijatuhkan hukuman selama 24 tahun 6 sebatan pada tahun 2007. Jadi setelah mahkamah menjatuhkan hukuman tu, kata dunia adalah gelap bagi saya. Sebab saya tak fikirlah mati. Dalam kepala otak saya adalah mati dalam penjara. Saya tension dan saya tak boleh nak meneruskan kehidupan seperti normal, orang normal. Sebab dijatuhkan selama hukuman 24 tahun. Atas kesalahan adalah seksual ataupun 377C, kandung kesisaan di luar tabi'i. Jadi setelah saya dijatuh hukuman tu, saya kemurungan selama 1 bulan. Kemurungan. Jadi alhamdulillah, pegawai kaunseling pada masa itu melihat saya dalam keadaan tidak bermaya. Saya asyik menangis, makan tak lalu. Jadi daripada badan saya 60 jatuh kepada 55 kilo. Sebab saya tak dapat merasai atau tak dapat nak telan nasi ataupun ration yang penjara bagi. Saya masih ingat keluar lagi. Jadi lama kelamaan saya diberi kaunseling oleh pegawai kaunseling. Akhirnya saya bangkit dengan satu semangat terus kehidupan mengikut cara macam mana Nabi Yusuf kita telah dipenjarakan. Itu adalah satu motivasi bagi saya, Dr. Hamka sendiri. Jadi saya berpegang kepada kisah tu. Saya bangkit daripada kegelapan. Fikirkan, saya bukan seorang hukuman lama. Banyak lagi hukuman lama, terutamanya Hayat, BA. Kenapa diorang boleh mengikuti kehidupan dalam penjara? Kenapa saya tidak? Jadi saya tanam diri saya boleh. Jadi saya teruskan kehidupan, buka buku baru, buang buku lama. Itulah saya dijatuhkan hukuman selama 24 tahun. Begitu lama. Bukan singkat dan bukan dalam masa 3 bulan, tidak. Selama 24 tahun. Masa muda saya habis di dalam penjara. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi saya kesihatan, Tuhan bagi saya otak yang cergas untuk membantu kawan-kawan saya dalam penjara. Dan satu lagi saya ingin kongsi bersama, saya adalah seorang ahli helper. Ahli helper ni adalah rakan membantu rakan. Jadi saya dilantik oleh Jabatan Penjara untuk membantu rakan senasib dengan saya. Ada masalah, saya tanya. Kalau masalah itu besar, saya bawa kepada pegawai penjara untuk settlekan. Jadi alhamdulillah, banyaklah kelonggaran ataupun kelebihan saya dapat dalam penjara, dibantu oleh staf-staf penjara yang memberi sokongan kepada saya.
ucapkan terima kasih kepada semua staf penjara penuh. Perancangan tu mungkin nampak kabur sikit sebabnya saya dah duduk 16 tahun dalam penjara. Jadi tak nampak jalan. Sekarang pun zaman dah, dulu wawasan 2020, sekarang ni wawasan dah 2023 dah. Jadi wawasan tu kita ditinggalkan. Jadi saya tak tahu keadaan kat luar tu macam mana. Sebab saya tak pernah tengok atau tak pernah ikut perkembangan dekat luar sehinggalah ke hari ini. Jadi yang saya boleh katakan perancangan saya adalah saya ingin kembali kepada keluarga saya, bersama dengan mereka. Dan yang paling penting sekali adalah saya ingin berjumpa dengan mak, dengan adik-beradik saya, dan saya nak mengajak mereka memeluk agama Islam seperti mana saya. Itu matlamat saya. Perancangan saya itu mungkin saya tangguh seketika, saya nak mengislamkan semua ahli keluarga saya. Itulah yang paling penting dalam diri saya. Perancangan itu mungkin ada, kata sikit demi sikit kita akan saya akan berusaha walaupun tidak jadi jutawan pun tak apa. Janji saya gunakan apa yang pengalaman saya dalam, saya bawa keluar untuk mempraktikkan apa yang saya belajar. Mungkin saya jadi penjual kek lapis Sarawak ke, ataupun jual cendol ke. Kita tidak tahu, rezeki itu hanya Allah yang bagi, cuma kita usaha saja. Jadi perancangan tu saya tak dapat nak kongsi sebab saya tak tahu dunia keluar macam mana, cabaran dia punya marketing dia macam mana, dia punya kita nak hantar klien orang macam mana. Jadi saya kena duduk luar dulu selama beberapa tahun. Saya akan usaha macam mana nak bina kehidupan baru setelah 16 tahun saya tidak merasai duit sendiri, tidak merasai kegembiraan seperti mana kawan-kawan dekat luar. Saya tidak merasai. Tapi saya berjanji pada diri saya akan berusaha untuk mengubah nasib keluarga saya. Walaupun saya ni bekas banduan, saya akan membuktikan bahawa bekas banduan bukan boleh dipandang sebelah mata lah. Maknanya boleh berjaya sekiranya kita tidak terlibat dengan jenayah-jenayah yang boleh mengakibatkan kita masuk ke dalam penjara sekali lagi. Itulah perancangan saya. Okey, pesanan saya kepada masyarakat luar, janganlah pandang kami bekas banduan terlalu keji. Bukan semua mereka melakukan kesalahan itu atas kerelaan mereka. Bukan semua melakukan kesalahan itu mengikut nafsu mereka. Tetapi kesalahan itu adalah mungkin kesalahan sekali, bukan kesalahan berulang. Jadi bagilah kami peluang untuk berbakti kepada masyarakat. Bagilah kami ruang untuk kami membina kehidupan kami sebagai seorang manusia biasa. Seperti mana Nabi pernah bercakap, kita tak boleh ubah kaum sesuatu itu kalau kita tidak mengubah diri kita. Jadi kami sebagai banduan, bekas banduan, berilah sokongan, dorongan supaya kami tidak terjebak dengan kes-kes jenayah yang kami pernah lakukan. Dan satu lagi saya nak ingatkan kepada kawan-kawan saya, apabila anda bebas di dalam penjara, carilah pekerjaan sesuai. Jangan malukan keluarga, jangan malukan Jabatan Penjara Malaysia, supaya masyarakat pandang kita begitu tinggi kepada bekas banduan. Sebab apa? Sekiranya kita melakukan perkara-perkara ini yang boleh memberi motivasi pada diri kita, boleh memberi manfaat kepada keluarga kita, terutamanya negara, kita boleh berjaya. Dan masyarakat akan mengingati kita, tidak pandang serong pada kita. Itu nasihat saya kepada kawan-kawan. Jangan dia ulang kesalahan yang berulang. Jangan ada ulang kesalahan yang banyak kali kita lakukan sehingga masyarakat membenci kita, sehingga masyarakat memulaukan kita. Tapi itu bukan salah mereka, tapi salah diri kita sendiri. Jadi saya menyeru kepada masyarakat luar sana, berilah peluang kami untuk kami berbakti kepada masyarakat, untuk kami berkhidmat kepada negara amnya. Sekian, terima kasih.
Untuk makluman, sambutan Syawal di penjara disambut dengan agak bersederhana, tetapi dianggap meriahlah oleh penghuni-penghuni, di mana pada pagi Syawal para penghuni bersama-sama dengan anggota penjara yang bertugas akan bertakbir dan solat sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid. Kemudian setelah selesai solat Hari Raya, akan ada sedikit jamuan dengan menu perayaan lah, untuk dinikmati bersama-sama lah. Dan untuk makluman, pengurusan penjara penuh yang terdiri daripada pengarah, timbalan pengarah dan juga pegawai-pegawai kanan yang tidak bertugas turut menyertai sambutan Hari Raya. Bagi keluarga dan masyarakat, pihak kami mengharapkan kerjasama untuk menerima kembali keluarga ataupun masyarakat yang telah dibebaskan, supaya dapat diterima dengan baiklah sebagai peluang kedua kehidupan mereka bagi memulakan kehidupan yang baru. Dan masyarakat serta keluarga ni perlu memberi bimbingan yang secara berterusan supaya mereka tidak lari daripada landasan hidup yang sebenarlah, supaya mereka tidak mengulangi kegiatan jenayah ataupun residivis. Bagi sektor perkilangan ataupun industri, kami mengharapkan mereka memberi peluang dengan memberi kerja-kerja yang berkaitanlah, sebagai menyokong hasrat Jabatan Penjara Malaysia, di mana 2/3 pemulihan dalam komuniti dapat dilaksanakan dan dapat meningkatkan produktiviti negara lah, dengan memberi peluang kerjaya kepada mereka yang akan dibebaskan dan juga yang telah dibebaskan. Kami, bagi seluruh kaki tangan penjara Penor, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dengan ingatan tulus ikhlas, maaf zahir dan batin.